Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video yang terbaru daripada Cikgu selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan bab yang terakhir tingkatan 5. So, habis bab ni, calon SPM dah ready dah nak jawab SPM untuk tahun ni. Okey, untuk last bab 9 teknologi angkasa lepas. Okey, kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram Johor kerana sediakan slide. Tengok, depan pun sangat cantik ini. Kita pergi kepada yang pertama 9.1, satelit. Satelit merupakan objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. So, maksud orbit tu mengelilingi dia. Keliling. Okay. So, contoh yang semula jadi bulan. Bulan duk keliling bumi. Selain satelit semula jadi, terdapat banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Jenis-jenis orbit satelit. Orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian orbit ataupun altitude. Yang pertama, orbit rendah bumi ataupun bahasa Inggeris low Earth orbit. Singkatan dia LEO. Ketinggian orbit ialah 180 hingga 2000 km. Tu. So, tolong ingatlah. Yang pertama LEO, low, ingat low. Yang kedua, orbit sederhana bumi, medium Earth orbit. Ataupun singkatan dia MEO. Ketinggian orbit 2000 hingga 35,780. Lagi jauh. Dan yang ketiga, orbit geopegun, geostationary orbit, GEO. Singkatan, ketinggian orbit ialah 35,786. Tapi dia pada satah orbit, pada satah khatulistiwa. Okay. So, ingat LEO. Lepas LEO, MEO. Lepas MEO, GEO. LMG. LMG. Macam senjata pula LMG. Yang keempat, orbit geosegerak. Okay. Geosinkronous orbit ataupun GSO. Ketinggian orbit ialah 35,786 dan satah orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Okay. Tadi yang pegun tak bergerak. Yang ni yang segerak. Okay. Tapi dia sudut condong dengan satah khatulistiwa. Tak sama dengan GEO. So, tolong ingat LEO, MEO, GEO dan GSO. Last sekali. Orbit tinggi bumi ataupun high Earth orbit. Ataupun singkatan dia HEO. Ketinggian orbit adalah sama atau lebih daripada 35,780 km. So, ini adalah 5 jenis orbit yang perlu kamu tahu. Okay, sekali lagi, LEO, ingat LMG, LEO, MEO dan GEO. Lepas tu GSO, HEO. Tolong ingat. So, yang ni boleh kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Ni. Sama je penerangan yang cikgu beritahu tadi. Ni. Tengok. Orbit geosegerak. GSO. Yang ni. Condong, nampak? Yang putih-putih ni condong dengan khatulistiwa. Okay, kita pergi kepada bentuk orbit ada berapa? Bentuk orbit ada 2. Yang pertama,
bulatan sempurna. Dan yang kedua adalah elips. Orbit GEO ialah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna, manakala orbit MEO dan HEO ialah contoh orbit yang berbentuk elips. Okey. So ingat GEO sahaja yang sempurna bulatan. Okey, MEO dengan HEO adalah elips. Dan dua lagi, LEO dan GSO berbentuk bulatan sempurna ataupun elips. Dua-dua ada. Yang ni. Okey, bentuk bulatan sempurna, elips. Apa dia pula maksud apogee dan perigi? Okey. Bagi satelit yang membuat orbit elips, terdapat dua kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan perigi. Apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh. Okey. Apogee ni yang paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. So, tolong ingat, apogee ni kedudukan satelit jauh daripada planet. Ni gambaran dia. So, yang jauh yang mana? Nampak ni bumi, contoh bumi. So, yang ni paling jauh adalah ni apogee, kedudukan dia paling jauh. Yang paling dekat apa dia? Perigi. Ni contoh ni perigi, beza dia dekat. Yang jauh adalah apogee. Hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah hal laju satelit untuk satelit kekal dalam orbit. So, dia makin mungkin bergerak perlahan ataupun keluar daripada orbit. Okey, bila makin jauh daripada bumi sebagai contoh. Hal ini dikatakan demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Tu. Okay, ni contoh jenis satelit, ketinggian dia dan laju satelit. So, LEO. Low, medium, high. So, low ni nampak kelajuan dia. 27,000. MEO 13,000. Nampak makin kurang. HEO 11,000. So, semakin tinggi, semakin kurang laju dia. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Diguna apa? Kenderaan pelancar. So, macam mana kenderaan pelancar ni? Kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Okey. So, ada lebih daripada satu atau lebih roket yang duk melekat ni. So, ni dikenali sebagai kenderaan pelancar. So, nak lancar, nak pindah macam mana? Ada dua cara. Pindah secara terus ataupun pindah secara horman. Okey. So, pindah secara terus, ni cara dia, tengok anak panah ni. Trajektori roket. Lepas tu, masuk orbit. Horman, ni. Berapa kali ni pusing. Yang pertama, orbit kecil. Lepas tu, dia pindah lagi orbit pindah horman. Yang kuning. Last sekali, dia masuk pembakaran di apogee. Pembakaran di perigi. Perigi, apogee. Macam tu. Okey. So, ada dua cara pindah. Tolong ingat. Kenderaan pelancar tadi. Kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Ataupun expendable launch vehicle. Ataupun singkatan dia ELV. Tolong ingat. Sekali ya, pakai buang. Yang ni. Nama dia pakai buang ELV. Ataupun yang kedua, kita gunakan kenderaan pelancar guna semula. Reusable launch vehicle. Ataupun singkatan dia RLV. Okey. So, RLV lebih jimat lah. Daripada ELV.
Ni contoh dia. Gambar ni oleh NASA ELV RLV. So RLV ni banyak lagi roket kat sini melekat kat dia. Yang ni satu je. Okey. So yang ni pakai je ni pakai buang. Okey. Fungsi stesen angkasa antarabangsa. Stesen angkasa antarabangsa ataupun ISS merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa iaitu NASA, Amerika Syarikat, Roscosmos, Rusia, JAXA, Jepun ataupun ESA, Eropah dan CSA, Kanada. So, 5 ni agensi angkasa ni, so dia cipta apa? ISS. Okey, pusat lah ataupun ibu dia. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Sheikh Mustafa adalah rakyat yang pertama sampai dah ke ISS ni. Okey, so bertuahnya beliau. Keadaan sifar graviti adalah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Contoh, keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman, indoor skydiving. Ni. So kosong, graviti sama dengan kosong. Okey. Peserta terjun udara dalaman akan terapun dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti macam mana. Seronok dah duduk dalam ni. Keadaan ini berlaku sebab apa? Kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya, tetapi pada arah yang bertentangan. Okey, sebab tu nama dia sifar graviti. So, berapa kilo ke berat seseorang pun memang akan terapung. Sebab apa? Sifar graviti. Oleh itu, tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. Kaedah menjejaki stesen angkasa. Kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju ISS. Ni, kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. So, sama juga dekat dunia bumi ni, ada kesan perkembangan ICT contoh. So, dekat angkasa lepas pun sama. Apa dia? Bahan buangan di angkasa lepas ataupun kita panggil space junk yang semakin hari semakin bertambah. Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. So, kalau space junk ni, contoh tadi, kenderaan pelancar tadi, yang mana yang pakai buang tu, so dibuang dekat sini, so bayangkan. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Dan dia boleh berlanggar dengan orbit-orbit yang lain, dengan satelit yang lain. Okay. So, peningkatan aktiviti R&D. So, bila kelebihan dia, kalau kita membangun dalam teknologi angkasa lepas ni, aero angkasa, so kita boleh contoh yang sekarang kita guna GPS, kita guna handset, nak pergi mana-mana guna Waze, senang. Okey, tu kemudahan. Bahan buangan, okey kita pergi. Bahan buangan di angkasa lepas ataupun space jam merupakan satelit yang tidak berfungsi. Bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, roket yang habis dibakar dan sebagainya. Ni, kesan dia. Menurut pemerhatian yang dibuat oleh pemantau space jam dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Semakin banyak space jam, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space jam. So, yang tu yang risikonya. Takut satu hari nanti, bila berlanggar, kita tak ada isyarat. Macam tu.
Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca GOES lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Peningkatan aktiviti macam mana R&D. Kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, dalam bidang apa? Kesihatan, respon terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Okey, so banyaklah bidang-bidang yang kita dapat hasil daripada R&D ni. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk Sistem Penentu Sejagat ataupun GPS. Wallahualam. Assalamualaikum.